Yang Berhormat Bukit Gelugor. Masih ya? No speaker. Puan Speaker, saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberi kepada saya untuk membahas bajet tahun ini dan ingin saya menimbulkan beberapa isu sekiranya masa mengizinkan. Pertamanya, Puan Speaker, adalah berkenaan dengan isu citizenship yang telah pun ditimbulkan pada sesi kami yang lalu, yang telah pun menarik perhatian ramai, di mana pada awal bulan September tahun ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur seperti yang kami sedia maklum telah pun memutuskan bahawa bayi yang lahir di luar negara oleh wanita negara Malaysia dan bapa bukan warga secara automatik berhak mendapat kewarganegaraan Malaysia. Nah, susulan keputusan tersebut, Puan Speaker, saya telah pun membangkitkan berkenaan perkara ini dan telah pun menggesah kerajaan supaya satu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan, iaitu kepada khususnya artikel 4 ataupun 14(1)B Perlembagaan Persekutuan dan dengan bahagian 1B bahagian 2 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan dibuat bagi menjelaskan tafsiran berkenaan dengan pemberian kerakyatan kepada anak yang lahir kepada ibu atau ayah yang merupakan warga negara Malaysia. Berikutan ini, Puan Speaker, Menteri Dalam Negeri telah pun menyatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri telah mencadangkan satu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan perkara ini akan dibawa kepada perhatian Majlis Raja-Raja. Beliau turut mengesahkan bahawa Kabinet bersetuju supaya AG ataupun Peguam Negara membawa perkara ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Persoalan-persoalan yang timbul, Puan Speaker, akibat ini adalah yang ingin saya timbulkan adalah pertamanya, sama ada cadangan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi menjelaskan tafsiran berkenaan pemberian kerakyatan kepada anak yang lahir kepada ibu atau ayah yang merupakan warga negara Malaysia telah pun diperincikan dan dibawa kepada perhatian Majlis Raja-Raja. Saya memohon agar menteri yang berkenaan menjawab persoalan ini memandangkan ini telah pun disyorkan pada sesi kami yang lepas. Keduanya, sama ada keseriusan perkara ini telah pun dibawa oleh Peguam Negara kepada perhatian Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya ya, apakah pandangan Majlis Raja-Raja berkenaan perkara ini? Dan sekiranya tidak, apakah sebab terdapatnya delay ataupun kelewatan untuk membawa perkara ini kepada perhatian Majlis Raja-Raja? Nah, sekiranya kami melihat kepada statistik, Puan Speaker, yang diberikan oleh KDN baru-baru ini, KDN hanya meluluskan 21 permohonan daripada 2,352 permohonan oleh ibu anak-anak tersebut sejak tahun 2018 hingga Oktober tahun ini, iaitu lebih kurang 3 tahun, iaitu bersamaan dengan hanya 0.89% daripada keseluruhan jumlah permohonan tersebut. Ini telah pun dilaporkan secara luasnya dan ini jelas menunjukkan, Puan Speaker, bahawa ianya satu isu besar dan ibu-ibu berkenaan sememangnya menghadapi masalah untuk menghadapi ataupun untuk memperolehi kerakyatan bagi anak-anak mereka. Apakah punca peratusan rendah kelulusan yang sangat rendah bagi permohonan-permohonan tersebut? Kita perlu sedar, Puan Speaker, bahawa berkenaan kerakyatan seperti mana yang telah dibangkitkan ini merupakan satu perkara yang serius dan mempunyai kesan yang berterusan kepada ibu-ibu yang terjejas. Jelasnya terdapat banyak permohonan yang masih belum dilayan. Ia menjejaskan perkara-perkara seperti pendidikan, kesihatan, pergerakan bebas dan juga tekanan emosi kepada ibu-ibu dan juga anak-anak yang terjejas tersebut. Puan Speaker, saya ingin menimbulkan perkara atau sebelum saya mengakhiri isu pertama, saya ingin mencadangkan, Puan Speaker, bahawa satu jawatan kuasa dui partisan ditubuhkan bagi meneliti cadangan-cadangan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan supaya isu-isu teknikal yang berkaitan dapat diselesaikan secara sekaligus dan pindaan-pindaan yang dibawa akan lebih jitu dan komprehensif. Saya percaya kami di pihak pembangkang akan
menyokong dan memberi kerjasama yang penuh kepada penubuhan jawatan kuasa dui partisan tersebut. Isu kedua yang ingin saya timbulkan, Puan Speaker, adalah berkenaan dengan isu sindiket dadah dan kewujudan pemain kongsi ataupun ekonomi gelap yang baru-baru ini pada 7 bulan 11 tahun ini telah dilaporkan dalam media massa di mana Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein telah menyatakan bahawa terdapat golongan VIP yang bergelar Datuk dan juga jutawan yang mengetuai sindiket dadah di dalam negara kita ini. Beliau menyatakan secara lanjut bahawa pemain ekonomi gelap ataupun dengan izin Puan Speaker, black economy players itu adalah kingpin dengan izin yang berselindung di sebalik perniagaan bersih untuk mengedar dan menjual dadah. Tambahan pula, beliau menyatakan bahawa kewujudan ekonomi gelap atau kingpin itu dikuatiri akan meresapi ke peringkat PDRM atau ahli politik. Beliau mengesahkan bahawa terdapat pegawai PDRM atau yang terbabit kingpin ini telah pun diambil tindakan. Terdapat penglibatan pegawai PDRM dalam perkara ini. Ini telah pun dikatakan oleh pihak polis sendiri. Saya perlu menegaskan di sini bahawa pendedahan oleh beliau ini adalah satu perkara yang serius yang membabitkan isu integriti pihak polis secara keseluruhannya. Tidak boleh disangkal bahawa bukan semua pegawai atau anggota polis yang melibatkan diri dalam kegiatan seperti ini. Namun tidak juga boleh disangkal bahawa terdapat pegawai yang terlibat dalam perkara ini. Pendedahan oleh beliau sememangnya membimbangkan kerana perkara ini sebegini tidak sepatutnya berlaku dalam PDRM. Dari segi ini, Puan Speaker, saya ingin bertanya, memandangkan masa kesuntukan, ini adalah saling kait dengan isu yang saya ingin membangkitkan seterusnya berkenaan dengan the abolishment, dengan izin Puan Speaker, of the death penalty. Adalah jelas daripada pendedahan ini yang baru saya bangkit tadi, bahawa sindiket-sindiket dadah di dalam negara ini adalah dikawal ataupun is control dengan izin oleh pihak-pihak yang boleh saya memanggil mereka dengan izin the big fish ataupun the kingpins. Now, ini menimbulkan persoalan berkenaan effectiveness of the death penalty. Kita boleh lihat mengikut statistik-statistik, kita telah pun mendengar banyak statistik yang menunjukkan bahawa kebanyakan mereka yang dikenakan death penalty akibat pengedaran dadah adalah drug mules. Drug mules yang dengan izin adalah desperate untuk mendapat income. Yang jelasnya sekiranya kami mengenakan hukuman gantung ke atas mereka, ini tidak akan menghapuskan perkara pokok. Masalah pokok iaitu how are we going to stop the problem if we are unable to stop the kingpins. Jadi ini adalah satu perkara yang saya ingin timbulkan sebelum saya meneruskan kepada isu terakhir saya, iaitu berkenaan dengan cannabis for medicinal purposes, Puan Speaker, yang berkait. Now, saya menyambut baik maklum balas yang diberikan oleh Menteri Kesihatan baru-baru ini berkenaan dasar penggunaan hemp ataupun dengan izin medical marijuana sebagai salah satu bentuk perubatan alternatif yang boleh ditawarkan kepada pesakit sebagaimana ia telah dilaksanakan di banyak negara di luar negeri. For example, dengan izin di sesi ke-30, 63 of the Commission of Narcotics Drugs di Vienna tahun ini yang telah pun mengundi untuk mengeluarkan cannabis dan cannabis resin daripada schedule keempat of the Single Convention on Narcotics Drugs 1961. Ini menunjukkan bahawa komuniti antarabangsa memangnya ada recognize ataupun mengiktirafkan bahawa marijuana itu boleh digunakan untuk medicinal purposes. Menteri Kesihatan telah pun menyatakan bahawa satu keluaran yang mengandungi cannabis untuk digunakan bagi tujuan pengubatan manusia boleh diimport dan digunakan sekiranya keluaran yang mengandungi cannabis tersebut dilakukan dengan mematuhi keperluan undang-undang sedia ada. Ini saya seperti yang saya katakan tadi, ini saya menyambut mengalu-alukan pengumuman Menteri Kesihatan tersebut. Tetapi ini adalah bertentangan, Puan Speaker, dengan apa yang baru-baru ini telah pun dinyatakan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam kes Muhammad Luqman bin Muhammad against Public Prosecutor, di mana di dalam saya memetik daripada judgement kes tersebut apa yang telah pun dikatakan
oleh Hakim Mahkamah Persekutuan adalah seperti berikut. As the law stands now, cannabis is a controlled drug under the first schedule of the Dangerous Drugs Act 1952. And in accordance with the provisions of that act, the minister charged with the responsibility for medical and health may authorize the cultivation for cannabis for medicinal purposes. However, to date, no such authorization has been granted. Seterusnya, the government's stance is to maintain the current status on cannabis and all drug-related substances as provided in the DDA 1952. This is a government policy. It is settled law that the court function is not to assess the wisdom of government policy unless they are found to be in contravention of the federal constitution or other laws. We agree with the decisions reached by the High Court and the Court of Appeal that the act of appellant is subjected to the provisions of the Dangerous Drugs Act 1952. There is no authorization granted to the appellant to do what he did. Boleh saya habiskan isu ini, Puan Speaker? Ini adalah penting. Terima kasih. Jadi isu yang timbul di sini adalah telah pun diiktirafkan oleh mahkamah tertinggi di negara ini bahawa the possession of cannabis, depending on the weight, can amount to possession or even trafficking. Dan ini boleh mengakibatkan hukuman mati. Jadi sekiranya pendirian kerajaan melalui kenyataan Kementerian Kesihatan tersebut adalah diterima, maksudnya peruntukan-peruntukan di bawah Dangerous Drugs Act tersebut perlu dipindah. In other words, cannabis ought to be removed from the first schedule of the Dangerous Drugs Act in order to decriminalize it ataupun menjadikan ianya satu perkara yang boleh mempunyai satu pembelaan sekiranya kita boleh menunjukkan bahawa ianya adalah bagi tujuan medicine ataupun medicinal cannabis. Pada tahap ini, kalau kita mendaftarkannya, mungkin itu boleh di bawah peraturan-peraturan yang tertentu, mungkin ianya boleh dijadikan satu pembelaan. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang tidak mendaftarkannya? Seperti di dalam satu kes baru-baru ini, iaitu Amiruddin anak lelaki Nadarajan ataupun alias Nadarajan Abdullah. Saya perlu mengumumkan, I have to declare my interest, Puan Speaker, di dalam kes ini. Saya merupakan peguam di dalam kes tersebut, walaupun saya tidak mempunyai digaji. Tetapi I have to declare my interest. Jadi di dalam kes tersebut juga, pembelaan yang ditimbul adalah antara pembelaan yang ditimbul adalah bahawa the possession ataupun milikan sekiranya ada, dan sekiranya ada saya perlu tekankan perkara tersebut, adalah untuk medicinal purposes. Jadi saya cadangkan di sini memandangkan pendirian Kementerian Kesihatan tersebut agar kesemua kes-kes yang melibatkan kes-kes medicinal cannabis ini disemak semula ataupun direview agar satu keputusan yang wajar dibuat memandangkan pendirian kerajaan tersebut. Itu saja, Puan Speaker, saya mengucapkan terima kasih. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Baram.